من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah malam ni kita sambung kelas bahasa Arab dan kita masih berada dalam tajuk fi'il ataupun al-af'al. Kita dah belajar fi'il terbagi pada 3. Pertama al-fi'lul madhi yang menunjukkan perbuatan yang telah lepas. Yang kedua al-fi'lul mudhari' yang menunjukkan perbuatan yang sedang ataupun akan berlaku. Dan yang ketiga fi'lul amri yang menunjukkan perintah. Dan kita juga telah belajar ketiga-tiga tanda fi'il ini dan juga bentuk-bentuk fi'il serta contohnya. Fi'il madhi mempunyai 14 bentuk berdasarkan siapa yang melakukan perbuatan. Dan fi'il mudhari' pun juga sama, mempunyai 14 bentuk. Dan fi'il amar mempunyai 6 bentuk sahaja. Sebab fi'il amar dia hanya pelakunya adalah orang yang kedua sahaja. Tidak ada orang yang ketiga. Tidak mungkin perintah kepada orang yang tidak ada di hadapan. Dan juga tidak mungkin perintah kepada diri sendiri, orang yang pertama. Okey, jadi minggu lepas kita belajar bentuk-bentuk fi'il mudhari' 14. Malam ni kita bagi contoh macam biasa. Setiap bentuk fi'il itu kita akan bagi contoh ataupun ambil contoh daripada Al-Quran. Kerana itulah tujuan kita belajar bahasa Arab. Tujuan utama kelas bahasa Arab malam yang kita lakukan ini adalah untuk membawa pelajar-pelajar supaya lebih memahami Al-Quran. Bukan untuk bercakap, bukan untuk menulis, tapi membantu kita untuk lebih memahami Al-Quran. Jadi oleh kerana itu setiap contoh kita akan ambil daripada Al-Quran. Sambil kita memahami bahasa Arab, kita juga memahami ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai contoh. Okey, kita tengok contoh fi'il mudhari' daripada Al-Quran. Kita tengok fi'il mudhari'. Kita ambil dulu daripada, tak apalah tak ikut susunan pun. Kita ambil fi'il mudhari' daripada surah ataupun ayat yang selalu kita baca. Apa dia surah yang paling kerap kita baca setiap hari? Surah apa? Al-Fatihah. Okey, cuba keluarkan fi'il mudhari' daripada surah Al-Fatihah. Tengok bentuk dia. Tanda dia tengok kat sini. Ada tanda di depan, ada tanda di belakang. Kalau ada tanda-tanda sama ada depan ke belakang ataupun ada dua sekali, maka dia adalah fi'il mudhari'. Okey. Keluarkan. Ini fi'il mudhari' 14 Satu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi bentuk 14 ni sebenarnya dah berkait dengan apa? Kenapa boleh jadi 14? Iaitu berkait dengan fa'il. Ini lebih, kalau dalam bahasa Arab dipanggil apa ni? Fa'il. Fa'il. Fa'il ni dalam bahasa Melayu ialah apa dia? Pelaku. Jadi pelaku ni tak lari daripada salah satu daripada 14 ni. Sama ada dia seorang lelaki ke, dia seorang mereka berdua lelaki ke, mereka ramai lelaki ke, dia seorang perempuan ke, mereka berdua perempuan ataupun mereka ramai perempuan. Ataupun orang kedua, kamu seorang lelaki, kamu berdua lelaki, kamu ramai lelaki, kamu seorang perempuan, kamu berdua perempuan, kamu ramai perempuan. Ataupun orang yang pertama, saya, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan kami, yang menunjukkan ramai, sama ada lelaki ataupun wanita. Okey. Apa dalam fa'il dalam surah Fatihah? Ihdina. Okey, kita cek tengok betul tak? Ihdina. Ada tak nun alif kat belakang? Ada tanda-tanda. Tengok tanda kat belakang, ada tak nun alif? Tak ada. Kemudian kat depan apa ni alif? Alif ada tak baris bawah? Ini A kan? A. Tak ada. Kalau tak ada, salah lah. Na'budu. Na'budu. Kalau kita tengok ni, na'budu duduk kat mana? Dalam 14 ni, na'budu duduk kat mana? Ya ke-14. Apa tanda dia? Nun. Duduk kat sini kan? Na'budu. Nun di awal dan akhir dia. Dia tak nampak ni. Ini baris depan ni. Najlisu. Okey. Jadi bila kita tahu na'budu duduk di tempat ke-14, pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Kami. Apa huruf yang menunjukkan kami? Nun. Nun tu menunjukkan kami. Kemudian abada, apa maknanya? Menyembah, kan? Jadi kemudian yang ketiga kita tahu ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' menunjukkan makna apa? Sedang ataupun sentiasa. Okey, sekarang terjemah. Na'budu. Kami sentiasa menyembah. Ayat dia beda. Iyyaka. Jadi kalau saya tanya, kenapa Allah guna perkataan fa'il mudhari'? Na'budu.
hanya kepada engkau kami sentiasa menyembah. Kalau fi'il madhi dia macam ni, iyyaka abadna. Ini fi'il madhi. Bagi apa tu? Bonus lah. Kalau fi'il madhi yang ke-14 abadna. Na kat belakang. Jadi kalau abadna makna apa? Kami telah menyembah. Betul tak kalau buat ayat iyyaka abadna? Betul ke salah? Apa yang salah? Apa dia? Bila iyyaka abadna, hanya kepada engkau kami telah sembah engkau. Akan datang belum tentu. Kan? Maka perkataan yang tepat ialah fi'il mudhari'. Hanya kepada engkau kami sentiasa dan akan sembah. Boleh? Okey, sekarang kita jadikan daripada na'budu ni, jadikan buat 14 ni. Bagi lengkap. Okey, kalau yang ke-13, kita ambil daripada bawah. Apa dia? A'budu. Kan? Sekarang a'budu makna apa? Saya sentiasa ataupun akan menyembahkan. Ada tak dalam Quran perkataan a'budu? Surah apa tu? Macamlah surah tu panjang sangat. Surah Al-Kafirun kan? Cuba baca, ada tak ayat tu? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu la a'budu ma ta'budun. Cuba terjemah sikit. La a'budu, tidak a'budu, tidak aku sembah, ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Yang a'budu ni siapa yang berkata ni? Siapa yang berkata? Nabi Muhammad. Sebab Allah perintah pada Nabi apa dah? Di awal surah. Qul. Katalah wahai Muhammad. Kata apa? La a'budu. Kata pada siapa? Orang musyrikin Mekah. Kenapa Allah suruh Nabi jawab? Sebab orang musyrikin dia minta Nabi supaya apa ni? Apa dia panggil? Apa satu istilah tu? Tak ada satu istilah. Kompromi. Kompromi. Sebab orang kafir dah putus asa, nak sekat dakwah Nabi, tak berjaya. Dakwah semakin berkembang. Akhir sekali salah satu cadangan mereka benda, kita kompromi. Pagi aku sembah Tuhan kamu, petang kamu sembah Tuhan aku. Kan? Maka Allah suruh Nabi jawab, beritahu pada mereka, aku tak mungkin sembah apa yang kamu sembah, tak mungkin. Walaupun 1 minit. Okey. Jadi la a'budu. Okey, kalau a'budu aku kan, ini Nabi yang berkata. Kalau na'budu kami, siapa pula yang berkata? Apa dia? Umat mana ni? Tak, yang baca ayat ni lah, bukan semua umat Muhammad. Ada umat Nabi Muhammad tak solat kan? Dia tak baca ayat ni. Betul?
Jadi orang yang salat je lah. Iyyaka na'budu. Yang salat apa belum tentu faham. Yang salat apa belum tentu buat apa yang dia cakap. Hanya kepada engkau kami sembah. Lepas salat dia sembah nafsu. Okey, dua. Kan? Ada sini satu lagi, ta'buduna. Ta'buduna. Kalau ta'budu duk yang ke berapa? Ta'buduna. Ha? Perkataan berbeza tapi awal dengan hujung mesti sama. Sembilan kan? Pelakunya siapa? Kamu ramai. Sini duduk ni sebab perkataan jalasa. Sini abadah, mana sembah. Kamu ramai sembah. Jadi Nabi kata, aku tidak akan sembah apa yang kamu semua sembah. Okey. 3 dapat. Okey, kalau yang ke 12. Kita cuba buat. Tajlisna. Cuba buat. Apa dah? Yang ke-12. Apa dia? 12 ni. Tak? Kan nak tengok akhir apa dia? No baris apa? Atas. Jadi ta'budna. Ta'budna. Makna dia? Kamu tengok kat sini. Nombor 12 kan? Ini bahasa Indo ni kalian. Kamu ramai perempuan sedang sembah. Ta'budna. Okey. 11. Ta'budani. Kamu berdua perempuan sedang sembah. Okey, 10. Ta kat depan, kemudian ta'bu. Akhir dia ya nun. Ta'budina. Makna dia? Berapa orang? Bahasa Arab spesifik yang seorang kedua. Seorang kan? Kamu seorang perempuan sedang menyembah. Okey. 9. Tak? Yang tadi kan? Dalam surah Al-Kafirun. Ta'buduna. Okey, 8. Ta'budani. Kamu berdua lelaki sedang bersembah. 7. Ta'budu. Makna dia? Kamu lelaki seorang sedang sembah. 6. Ya. Mereka ramai perempuan sedang ya budna. Betul? Ya budna. Okey. 5. Yang kelima, boleh buat sendiri ya. Boleh buat sendiri. Jadi kalau nak pandai kena buat latihan. Kalau tak nak pandai tak payah buat. Okey, 5 apa dah? Nombor 5, tak budani.
ta'budani. Kamu berdua perempuan sedang menyembah. 4. Ta'budu. Apa makna dia? Kamu seorang perempuan sedang menyembah. 3. Ya. Ya buduna. Mereka ramai. Mereka ramai lelaki sedang menyembah. 2. Ya budani. Mereka berdua lelaki sedang menyembah. 1. Ya budu. Seorang lelaki sedang menyembah. Jadi yang ada dalam Quran, a'budu ada, tak nak budu ada, tak budu nak ada. Yang budu ni ada ni, banyak dalam Quran ni. Okey. Dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu naik, turun balik. Okey. Ada tak dalam surah An-Nas? Surah An-Nas, fi'il mudhari'. A'udzu, kan? Qul a'udzu birabbin nas. Jadi a'udzu tu fi'il mudhari', apa tanda dia? Mana ada fi'il mudhari' tanda alif? Hamzah. Nombor berapa dia? 13. Duduk sini ni. Ni Hamzah. A'udzu. Sebab tu bila terjemah apa dia? Aku. Kalau nak buat kami, na'udzu. Boleh buat sendiri. Boleh tak buat latihan kat rumah? Boleh buat. Saya bagi masa 7 hari. Okey kan? Jadi kalau 14 bagi 7 hari, 2 perkataan je 1 hari. Boleh sikit sangat. Okey, sikit sangat kita tambah lagi. Kalau aku berlindung, a'udzu. Kalau kami berlindung, na'udzu. Okey, 12 lagi buat kat rumah. Habis siapa nak cek? Cek sendirilah. Tengok jadual ni sama tak? Okey, dalam surah apa lagi? Cuba buka surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 23 kan? Surah Qasas ayat 23. Okey. Cuba kita tadabbur. Jadi kita dapat 2, satu bahasa Arab, yang kedua tadabbur. Walamma, cuba terjemah. Waw dan lamma. Ketika mana ataupun tatkala. Warada? Dia sampai. Dia tu siapa? Tak. Engkau Nabi Musa ni. Dia tu Nabi Musa. Maka dan tatkala Nabi Musa telah sampai ma apa dia mak? Air.
Ma'u Zamzam. Tapi di sini Ma'a Madian, air di tempat yang bernama Madian. Kan Nabi Musa dia lari bila dia bunuh seorang Kibti, dia takut dia lari kan. Masa tu dia belum kahwin. Lari-lari sampai ke Madian. Di sini dia temu jodoh kan. Manakala dia sampai di satu tempat yang ada air, iaitu di Madian, wajada. Dia mendapati alaihi ke atasnya, atas air itu ataupun tempat air itu, ummatan. Ummatan dalam bahasa Arab banyak makna. Ada makna umat, ada makna kumpulan, ada makna agama. Dia mendapati ada sekumpulan minan nas. Tengok mudah je bahasa Arab. Bahasa Al-Quran, min dari anas, manusia. Yaskuna. Yaskuna apa dia? Fa'il apa ni? Apa tanda dia? Kat depan ya, belakang dia nombor berapa? Nombor 3. Kalau nombor 3, siapa pelakunya? Mereka ramai kan? Balik pada siapa ni? Ummatan ni kan? Bila Nabi Musa sampai ke tempat itu, Nabi Musa mendapati sekumpulan daripada manusia. Mereka ramai sedang kan? Bukan dah selesai. Kenapa fa'il mudhari'? Sebab sedang. Mereka sedang memberi minum. Wa wajada, dan dia mendapati, Nabi Musa mendapati min dunihim, selain daripada orang ramai itu. Dunihim mana? Selain daripada mereka tu ada imra'ataini. Kalau satu imra'atun. Apa makna imra'atun? Perempuan. Kalau ramai, kalau seorang imra'atun, kalau ramai An-Nisa. Surah An-Nisa kan? Kalau dua orang, inilah ni. Mereka Nabi Musa tengok selain pada orang ramai ada dua perempuan. Tazudani. Tazudan mana? Menahan, menyekat. Menyekat apa ni? Binatang ternaknya daripada minum. Kenapa? Okey, sebelum jawab soalan tu, tazudani. Fa'il apa ni? Fa'il mudhari', apa tanda? Tak kat depan. Lagi? Nun saja ke alif nun? Alif nun. Menunjukkan apa? Dua lelaki. Mana tu dua perempuan? Tak. Kalau dua lelaki? Ya. Dua perempuan. Balik pada siapa ni? Dua perempuan tu. Tengok Kalau imra'ataini, ya. Kita tengok ya. Makna apa tu? Quran tu salah cetak. Dia mesti tak. Sebab perempuan tak. Okey? Kat sini lelaki pun tak, lelaki pun tak. Tapi kita tengok konteks ayat lah. Ini imra'ataini. Dua perempuan yang sedang apa? Lelaki ta tu berbeza. Lelaki ta tu orang kedua. Kamu kan? Yang ni ta perempuan orang ketiga. Apa makna tazudani? Menahan. Tahbisani. Jadi dua wanita tu dengan binatang ternak, dia tahan binatang dia, kambing dia daripada minum. Apa sebab? Ini adab. Allah nak mengajar dalam kisah ni adab wanita bila berada bersama lelaki. Qala dia berkata. Siapa berkata? Musa. Lelaki ke perempuan? Memanglah Musa lelaki kan? Tapi qala kita tahu lelaki daripada mana? Kalau perempuan? Qalat. Okey. Dia pun berkata, ma khatbukuma. Apa urusan
Kuma ni kamu berdua. Nabi Musa tanya perempuan. Qalata. Tengok, subhanallah. Tadi qala, sekarang qalata. Kita dah belajar fi'il madhi kan? Ingat lagi? Jangan pula belajar fi'il mudhari' lupa fi'il madhi, belajar fi'il amr lupa fi'il mudhari'. Jadi qalata fi'il madhi. Siapa ni? Dua orang perempuan. Kedua-duanya berkata, dia menjawab. Bila Musa bertanya, apa urusan kamu berdua? Kenapa ada kat sini? Musa bukan nak mengorak. Sebab dia seorang Nabi kan. Dia tengok, kenapa perempuan berdua dekat sini? Pelik sikit. Qalata, mereka berdua menjawab, la nasqi. Kami tidak. Tadi yaskuna, mereka sedang beri minum. Yang ni, nasqi. Fi'il apa ni? Fi'il apa? Tengok fi'il mudhari', ada tak tanda? Ada, tanda apa kat depan? Nun. Yang keberapa ni? 14. Jadi dua perempuan tu menjawab, kami tidak boleh memberi minum. Nah tu kami. Kami tidak boleh memberi minum hatta sehingga kan yusdira. Ar-ri'a ni penggembala lah, ataupun tuan-tuan punya kambing. Sehinggalah tuan-tuan punya kambing yusdira habis, selesai dan keluar, baru kami masuk bagi minum. Faham? Kemudian dia bagi itu pula, kenapa dia pergi sedangkan dia perempuan? Yang lain semua lelaki, yang jaga kambing, yang bagi minum semua lelaki. Yang mereka berdua ni perempuan, kenapa nak pergi? Dia bagi tahu sebab. Wa abuna, abu apa makna? Abuna tak pernah dengar. Abu ya biasa. Bapa kami Syekhun kabir. Syekhun tua, kabir sangat tua. Subhanallah, daripada ayat ni ada hukum, ada adab. Hukum apa ni? Hukum dan adab. Apa dia? Pasal apa perempuan ni keluar? Kerja perempuan ke? Bila dia bela kambing, mana dia cari rezeki kan? Kerja perempuan ke cari rezeki? Tak. Kalau tak, kenapa dia keluar? Orang lain semua lelaki, dia berdua je perempuan. Kenapa dia keluar? Sebab ada sebab perempuan boleh kerja. Bila bapa tu dah tua tak boleh bekerja, maka ketika itu dia panggil darurat. Kan? Ini sama-sama berlomba suami isteri. Gaji dah 22.50 kan? Okey, yang kedua, adabnya apa? Bila ramai kumpulan lelaki, perempuan, jangan sama-sama berebut dengan lelaki. Dipanggil apa tu? Ikhtilat. Adab. Perempuan bila lelaki ramai, jangan dia masuk sama-sama nak berebut kan? Macam nak beli tiket bola tu kan? Adab kan? Tunggu. Sebab tu Musa tengok pelik ni, kenapa ni? Semua lelaki kamu berdua perempuan. Lepas tu kamu pula duduk kat sini. Jadi persoalan. Maka dia beritahulah, kami tak boleh bagi minum sehinggalah semua yang lelaki dah balik. Okey. Ini ada fi'il mudhari' tak? Yusdira. Tak apalah, yang ni biar dulu. Sebab yang kita belajar 3 huruf. Yang ni 4 huruf. Fi'il madhi yang kita belajar 3 huruf. Huruf pertama, ya ke, a ke, ta ke, bari apa? Atas. Ini bari depan kan? Biar dulu. Yang pasal 4 huruf, 5 huruf kita akan datang belajar kemudian. Okey, jadi ada berapa fi'il mudhari' ni? 1, 2, 3. 3 kan? Fi'il madhi pula? Oh, fi'il madhi banyak. Cuba keluarkan. Warada. Apa tanda dia? Ini fi'il madhi.
Apa tanda dia? Akhir, 3 huruf akhir daripada atas. Daraba, kataba, qara'a, fataha. Lagi? Wajada. Fi'il madhi. Dia seorang. Akhirnya dari atas. Lagi? Wajada. Lagi? Qala. Lagi? Qalata. Okey. Ada jadual fi'il madhi? Ada? Ada, masing-masing ada. Cuba test sikit. Kita ambil perkataan wajadah. Nombor 1 kan? Kalau huwa, wajadah. Kalau huma, mereka berdua? Wajadah. Kalau hum, wajadu. Kalau hiya, dia seorang perempuan. Wajadat. Kalau apa? Huma perempuan? Wajadata. Hunna? Wajadna. Anta? Wajadta. Antuma? Wajadtuma. Antum? Wajadtum. Anti? Wajadti. Antuma? Antunna? Ana? Wajadtu. Nahnu? Wajadna. Okey, satu lagi. Fi'il madhi qala. Kalau huwa qala. Kalau huma qala, tambah alif. Kalau ramai hum qalu. Banyak kita jumpa dalam Quran kan. Kalau hiya, perempuan seorang, qalat. Kalau perempuan berdua, huma, inilah qalata. Okey, lepas tu biar dulu. Nanti berbelit nanti, ha. Okey, saya nak tadabbur ayat ni sebab orang Melayu suka ni. Saya tak tahu apa sebab orang Melayu suka hafal ni. Kadang-kadang dia baca doa ni ketika dalam sujud. Tapi tak tahu dia faham ke tak. Okey, ini sambungan cerita kisah Nabi Musa dengan 2 perempuan ni. 2 perempuan ni anak siapa? Ha? Tak, Allah tak sebut. Allah tak sebut anak siapa. Allah kata imra'ataini dan abuna, bapa kami. Nama tak sebut. Bila tak sebut, mana? Tak penting. Ha? 2 beradik ada disebut dalam ayat seterusnya. Dia 2 beradik. Okey, fasaqa lahuma. Ini kerja pendakwah ni. Bantu orang yang berhajat, bukan sebab dia perempuan tapi sebab dia orang yang berhajat dan lemah. Fasaqa fi'il madhi. Lalu Musa memberi minum lahuma kepada kedua-duanya. Mana Musa bantu. Semma. Kemudian lepas bantu dia buat apa? Ha? Tawalah, berpaling. Kita kalau lepas bantu perempuan kita buat apa? Kita nombor telefon kan? Semua kemudian tawalla. Musa pun berpaling ila zilli. Ke zilli teduhan. Penat, dia pun berteduh di bawah satu pokok. Faqal, lalu dia berdoa. Faqala dia, Nabi Musa berdoa, apa doanya? Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku 5 apa dia? Bagi ma apa? Bukan 5 di Langkawi ni. 5 sesungguhnya aku bagi apa yang anzalta. Anzalta ni fa'il apa? Fa'il madhi ke mudhari'? Madhi ke mudhari'? Mudhari' ke madhi? Amar ke mudhari'? Ha? Apa dia?
Ha? Mati, betul? Apa tanda dia? Tak kat belakang. Bila ada tak kat belakang, confirm dia fi'il madi. Mudhari' ada tak belakang? Tak ada. Kalau tati, tu, tuma, tum, fi'il madi. Jadi doa Nabi Musa pada, wahai Tuanku, sesungguhnya aku bagi apa yang terjemah yarhamkallah, bagi apa yang engkau telah turunkan ilayya kepada aku min khairin, daripada apa saja kebaikan, faqirun. Faqirun, apa makna faqir? Faqirin dalam bahasa Arab mana berhajat. Faqirun mana orang yang berhajat. Sebab tu orang miskin dipanggil fakir. Tapi sebenarnya semua kita fakir, berhajat. Kadang-kadang kita tak berhajat pada makanan, harta, tapi berhajat pada hidayat. Okey. Jadi apa maksud doa Nabi Musa ni? Yang sebahagian orang Melayu baca ketika sujud. Ada baca? Ada. Tak ada? Ada hafal? Oh, tak hafal? Doa apa yang hafal? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Okey, apa maksud doa ni? Bila Allah cerita, pasti ada sebab, ada pengajaran, ada hikmah. Pertolongan apa ni? Ni dia kata spesifik ni. Bagi apa yang engkau telah turunkan. Daripada apa kebaikan, aku sangat berhajat. Nabi Musa dah dapat rahmat Allah kan? Dapat dah. Dia Nabi. Ha? Apa dia? Jodoh. Ha? Apa dia? Tak. Kalau ikut tafsir, sebenarnya Nabi Musa lapar. Yelah, berjalan jauh. Mana bawa bekal? Daripada tempat Firaun kat mana? Mesir. Madian di mana? Palestin. Jauh perjalanan. Lapar. Tapi dia minta dengan bahasa apa ni? Dia tak kata, ya Allah turunlah makanan. Tak. Kepada apa yang engkau turunkan daripada kebaikan, aku sangat berhajat. Boleh? Lepas tu saya kata, bila tahu orang Melayu baca masa sujud, apa kaitan? Bila kamu tolong orang ni? Ha? Baru sudah makan, dia baca doa ni kan? Ha? Pengajaran juga apa dia? Seorang Nabi. Sampai kelaparan. Kan? Ha. Kita pernah tak lapar sampai baca doa ni? Ada? Tak ada, sentiasa baca doa kenyang. Ha. Begitu juga kisah Nabi Musa bila dia pergi belajar dengan siapa? Khidir. Belajar kat mana? Apa bekalannya? Berjalan dah jauh. Bekalannya hanya seekor ikan. Itu pun makan sikit dah. Seorang Nabi pergi belajar, bekalan hanya seekor ikan. Itu pun lari. Kita kalau anak kita pergi asrama, ya Allah, tak tahulah berapa kotak Maggi kan? Ha? Okey. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 222. Surah 2. Kenapa macam tu gambar? Oh. Formula. Okey. Cuba kita tadabbur. Surah Baqarah ayat 222. Surah 2 ayat 222. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya engkau. Yas'alunaka ni fi'il apa? Dia dua perkataan, ha? Dua perkataan tu. Kaf ni asing, ha? Kaf ni asing. Waw pun asing. Jadi huruf dia yas'aluna.
Fi'il apa? Mudhari' nombor berapa? Ha? Yang di awal ya dan akhir dia waw nun. Waw nun, kan? Nombor berapa? Siapa pelakunya? Seorang ke ramai? Bahasa Arab kena spesifik. Mereka ramai bertanya engkau. Siapa tu? Siapa tu mereka ramai? Sahabat Nabi lah. Sebab ka ni Nabi. Mereka iaitu sahabat bertanya engkau anil mahid, tentang haid. Apa pengajarannya? Sahabat bertanya Nabi. Dan kita tahu tak berapa ayat yang ada yas'alunaka wa yas'alunaka? Ada berapa dalam Al-Quran? Sekarang senang je, tarik je keluar semua. Kan? 12 kan? 12. Okey. 12 kan? 14. Tak apalah, 12 lebih lah. 12 lebih. Ha? Mereka bertanya engkau. Kata ahli tafsir, kata ulama apa dia? Sahabat bila tak tahu, terus tanya Rasulullah. Mereka tak memandai-mandai. Sebab mereka tahu agama itu tak boleh direka-reka, dibuat-buat. Dan mereka juga tahu Nabi datang diutuskan untuk memandu semua umatnya dalam bab agama. Jadi apa masalah kena tanya Rasulullah. Sekarang Rasulullah dah wafat, kena tanya siapa? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu pula yang jadi pewaris para Nabi, iaitu yang memiliki ilmu daripada Nabi. Kan? Jangan tanya tok guru yang tak ada dalil, ataupun tanya mimpi. Kan? Okey, mereka bertanya engkau tentang haid. Qul. Tengok sahabat tanya Nabi, tapi Nabi pandai-pandai jawab tak? Tak. Nabi tunggu dulu turun wahyu. Qul, baru Nabi jawab. Jawapan pun daripada Allah. Qul, katalah wahai Muhammad, huwa azza. Haid itu adalah kotoran. Fa'tazilu, maka i'tizal, jauhkan an-nisa tu isteri-isteri fil mahid, ketika dia haid. Apa makna jauhkan? Jangan bersetubuh. Jangan pergi tak kat luar macam kena kuarantin pula kan. Sebab Nabi pernah baca Quran, Aisyah haid. Masa tu Aisyah duduk kat mana? Aisyah ketika itu haid dan Nabi baca Quran. Masa tu Aisyah duduk kat mana? Atas riba Nabi. Itu menunjukkan jauhkan isteri itu bukan makna letak jauh, tak. Makna tidak bersama. Kita pernah tak isteri haid kita baca Quran dan riba kan dia? Tak pernah. Masa tak haid pun tak riba kan? Okey, wala taqrabuhunna, dan jangan kamu dekati mereka. Makna jangan bersetubuh. Sampai bila ni? Hatta yatahurna. Okey, fi'il apa ni? Mudhari' nombor berapa? Tengok awal dia ya, akhir dia na. Nombor berapa? 6. Cuba tengok pelakunya. Betul kan? Di balik pada siapa ni? Mereka ramai perempuan. An-nisa, isteri-isteri. Sehinggalah mereka, jangan dekati mereka, jangan bersetubuh dengan mereka, sehinggalah mereka ramai perempuan suci. Okey? Fa iza tatahharna, maka apabila, subhanallah, tengok sekarang ta pula dah. Belakang dia sama na kan? Yang ni ya, yang ni ta. Fa'il mudhari' ke? Tatahharna. Mudhari'. Nombor berapa? 12. Antuna. Apa beza dengan ni? Yang ni hunna, mereka, orang ketiga. Yang ni
Antun tak perempuan, semua perempuan ni. Dua-dua perempuan. Yang bezanya apa? Yang ni yatuhurna orang ketiga. Mereka tak ada kat depan. Kalau tatahharna kat depan. Orang kedua. Sebab tu terjemahan dia macam ni. Jangan kamu ni lelakilah suami, mendekati mereka, bersetubuh dengan mereka sehingga mereka suci. Sekarang pula faiza tatahharna, apabila mereka ke kamu? Kalau mereka kenapa tak? Kamu ramai? Apabila kamu ramai perempuan telah bersuci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Datangi itu maksud dia nak bersetubuh, silakan. Min haisu, mengikut amarakumullah, mengikut apa yang Allah perintahkan pada kamu. Okey. Oh, betul. Silap. Yang ni fa'il mudhari'. Yang ni fa'il madhi, betul. Jadi yang ni fa'il madhi, mereka juga. Yang ni fa'il mudhari', mereka juga. Betul. Saya lupa, iza ni bila selepas iza mesti fa'il madhi. Iza jaa nasrullah. Selepas iza mesti fa'il madhi. Okey, semula. Jangan kamu dekati mereka sehingga mereka bersuci. Maka apabila mereka ramai perempuan telah bersuci. Betul? Jadi kalau yatuhurna fa'il mudhari' nombor berapa tadi? 6. Kalau tatahharna fa'il madhi nombor berapa? 6 juga, betul. 6. Mana? Tak, dia macam ni. Dia asal dia fa'il tahura. Jadi yatuhurna daripada tahura. Tapi sekarang ada sabdu tak? Ada kan? Maknanya dia telah tambah. Asal fa'il dia tambah jadi tatahhara. Kalau tatahhara dia seorang lelaki, kalau perempuan tatahharna. Jadi ada penambahan, kita belum belajar ni. Dipanggil fa'il apa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Kita belum belajar. Yang ni 3 huruf, yang ni 5 huruf. Kita belum belajar. Ta itu bukan penambahan. Ta yang mana? Bukan. Bukan penambahan. Bukan, betul. Dia fa'il madhi, penambahannya di mana? Semua belakang. Okey. Kemudian innallah, sesungguhnya Allah yuhibbu, sangat suka kepada tawabin, orang yang bertaubat, dan wa yuhibbu, sangat cinta kepada orang yang mutatahhirin. Okey. Sekarang cuba buka surah Al-Baqarah 233. Okey, cuba kita terjemah wal walidat. Kalau bapa walidun. Kan walidun, walid. Kalau ibu walidatun. Kalau seorang, kalau ramai ibu-ibu.
Inilah ni. Ibu-ibu yurdi'na. Fa'il apa tu? Fa'il? Tanda? Tanda ya kat depan. Kemudian nun. Nombor berapa ni? Nombor 6. Fa'ilnya, pelakunya mereka ramai. Balik pada siapa? Jadi terjemahannya, dan ibu-ibu hendaklah mereka ramai perempuan menyusu. Menyusu siapa ni? Auladahunna, anak-anak mereka. Ayat ni, siapa yang suruh menyusu ni? Allah. Sebab tu ulama mengatakan Allah lebih sayang pada anak kita daripada ibu sayang pada anak. Apa bukti? Apa dalil? Allah lebih sayang pada anak kita daripada mak bapa sayang pada anak. Dalilnya ayat ni, iaitu yang mewajibkan menyusu siapa? Allah. Kadang-kadang mak bapak tak nak menyusu, betul? Menunjukkan Allah lebih sayang, sehingga Allah wajibkan menyusu. Dan menyusu pula berapa lama? Haulaini. Haul, pernah dengar haul? Pernah kan? Lepas tu ada gendang-gendang apa semua kan? Haul tu setahun. Kalau haulaini 2 tahun. Kamilaini bukan kamilin, kamilaini. Apa makna kamilaini? 2 tahun lengkap. 24 bulan. Okey. Dah. Kita pergi pada ayat lain. Jadi yurdi'na nombor berapa tadi? Nombor 6 kan? Ayat apa lagi? Ada lagi ayat? Oh, Fatihah dengan Al-Kafirun. Okey, bolehkan masing-masing keluarkan fi'il mudhari' daripada ayat-ayat ataupun surah yang kita hafal, yang selalu kita baca. Kita yang ayat yang terbaru yang ada fi'il mudhari', surah Ali Imran. Surah Ali Imran apa sifat orang beriman? Sifat ulul albab allazina. Boleh keluarkan ayat itu. Satu, bukan. 191 kan? 191 kan? 191. Okey. Ini ayat yang kita dah tadabbur. Allazina yazkuruna Allah. Cuba keluarkan fi'il mudhari'. Yazkuruna. Apa tanda dia? Belakang dia? Nombor apa? 3. Fa'ilnya, pelakunya siapa? Bila mereka ramai lelaki, sebenarnya merakumi perempuan. Jadi Allah nak sifat siapa ni? Ulul albab. Inilah ciri-ciri orang yang berakal waras. Apa dia? Pertama, telah berzikir ke sentiasa berzikir? Mana tahu? Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari'. Sebab tu orang beriman yang berakal sentiasa berzikir pagi, petang, siang, malam. Okey, yang kedua, dalam keadaan berdiri, duduk dan baring. Yang kedua, wa yatafakkaruna. Fi'il apa ni?
Mudhari' juga. Tanda dia? Ya. Dan pelakunya siapa? Mereka ramai lelaki. Sentiasa berfikir. Tentang apa ni? Tentang ciptaan langit dan bumi. Lantas mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta. Okey, ada tak dalam ayat ni fi'il madhi? Apa dia? Khalaqta. Apa tanda dia? Di belakang ke depan? Ada tanda kat depan? Tak ada. Fi'il madhi semua tandanya di belakang. Okey, cuba kalau engkau lelaki, khalaqta. Kalau engkau perempuan? Kalau aku lelaki? Khalaqtu. Kalau nahnu, kami? Khalaqna. Engkau tidak menciptakan ini, batilah, sia-sia. Okey, fi'il mudhari' ada, fi'il madhi ada. Ada tak satu lagi fi'il amar? Pun kita dah belajar. Dah belajar ke fi'il amar? Cuma fi'il amar lama sikit lah. Ada tak fi'il amar dalam ayat ni? Apa dia? Mana fi'il amarnya? Dia fi'il amar ni satu huruf je. Qaf. Qi. Itu fi'il amar. Fa lain. Fa makna dia maka, na makna dia kami. Jadi fi'il amar satu huruf je, qi. Sebab tu bila kita terjemah apa dah? Maka selamatkan ataupun lindungi na kami daripada api neraka Jahannam. Okey. Habis lah. Sekarang cuba buat ni. Yazkuruna. Cuba buat daripada pertama. Kita boleh balik ni. Balik pada jadual kita. Okey. Kita ambil daripada huwa yazkuru. Dia seorang lelaki sedang berzikir. Kalau huma yazkurani. Kalau hum yang macam ayat tadi lah, yazkuruna. Kalau hiya tazkuru. Ta. Kalau huma perempuan, tazkurani. Kalau hunna, yazkurna. Okey, anta tazkuru. Engkau seorang lelaki sedang berzikir. Antuma tazkurani. Antum tazkuruna. Anti tazkurina. Antuma tazkurani. Antuna tazkurna. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dua lagi. Ana azkuru.
azkuru. Nahnu nazkuru. Okey. Cuba buat ayat. Saya sedang ingat pada Tuhan saya. Saya sedang ingat pada Tuhan saya. 6 perkataan. Kalau Melayu lah. Bahasa Arab? Ya Allah, panjang. Kenapa banyak? Azkuru Rabbi. Habis. Azkuru? 2 patah je. Kalau bahasa Melayu, saya sedang ingat Tuhanku. Kalau kami sedang ingat pada Tuhan kami. Nazkuru Rabbana. Okey, boleh cakap Arab tu apa? Azkuru Rabbi, nazkuru Rabbana. Okey. Satu yang kita tak jumpa dalam Al-Quran. Bukan tak jumpa, belum cari, belum jumpa lagi. Iaitu untuk fi'il mudhari' ni. Anti. Cuba cari. Surah? Okey, ayat. Anti yang di awal dia ta, di akhir dia ia nun. Surah An-Naml ayat 33. Fi'il mudhari' Ha? Aku dah. Cuba tengok. Okey. Ni dia nak faham ayat ni, kena faham ayat 32. Turun sikit. Okey, kisah ni kisah Raja Sabak kan. Setelah Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman hantar surat. Surat apa ni? Surat dakwah. Maka setelah sampai surat pada Raja Balqis, qalat. Siapa berkata ni? Qalat, Hiya, dia seorang perempuan. Ya ayyuhal mala'u, wahai pembesar-pembesar. Aftuni, bagilah fatwa padaku. Bagilah pandangan pandang kamu kepada aku. Maknanya walaupun dia kafir, tapi dia ada konsep bermesyuarat. Dia tak buat keputusan sorang-sorang kan. Ini dalam bab agama ke bab dunia ni? Tak, ni kafir ni. Dalam bab dunia. Jadi dalam bab dunia pun kena berbincang kan. Kalau bab agama, lagilah. Aftuni, bagilah fatwa pada aku fi amri, dalam urusan aku ni. Iaitu tentang surat Nabi Sulaiman. Ma kuntu qati'ah. Kuntu fi'il apa? Kuntu. Faham? Apa tanda? Tu. Makna dia? Adalah aku. Kita biasa bacakan, ada doa kan? Dia ada kuntu. Doa apa tu? Cuba baca daripada awal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya lupa nak sebut tadi. Yang kita sebut tawassul, kalau ingat lagi lah. Saya bagi 6 kan? Ingat tak? Ada satu saya beritahu, saya lupa. Iaitu tawassul yang ke-7. Iaitu kita bertawassul dengan menceritakan kepada Allah
hal keadaan kita. Contoh doa Nabi Yunus. Dia dalam doa tu ada tak dia minta khusus keampunan? Tak ada. Tapi dia tawassul dengan apa? Inni kuntu, keadaan aku ni adalah orang yang zalim. Itu tawassul. Sama juga doa Nabi Musa tadi. Nabi Musa minta apa tu sebenar? Tapi dia tawassul dengan apa? Cerita keadaan dia iaitu dia sangat-sangat fakir kepada makanan. Okey. Jadi kata Bilqis kepada pembesar dia, ma kuntu qati'ah. Aku tidak qati'ah, memutuskan. Qata'ah, putus. Amran, apa saja urusan, hatta tashhaduna, sehingga kamu menyaksikan ataupun kamu bagi pandangan. Okey. Qalu, jawab pembesar-pembesar dia, nahnu ulu quwwatin. Kami ni kita mempunyai apa? Jadi kalau ulul albab, apa makna? Orang-orang yang mempunyai akal. Kalau ulu quwwatin, orang-orang yang mempunyai. Ulu tu makna mempunyai. Kami ni orang-orang yang mempunyai kekuatan. Tak ada masalah kalau nak berperang dengan Nabi Sulaiman. Wa ulu ba'sin, dan kami ni orang-orang yang mempunyai keberanian syadid, yang kuat. Wal amru, dan urusan yang kamu tanya, ilaiki, engkau yang putuskan. Siapa lelaki ke perempuan? Maknanya berbincang, tapi akhirnya siapa yang akan putuskan? Bilqis. Fanzuri, maka kata pembesar kepada Bilqis, fanzuri, ini fi'il amr ni. Kalau suruh lelaki, fanzur. Kalau suruh perempuan, ada ya. Fanzuri. Perhatilah. Maza ta'murin. Maza ta'murin. Fi'il apa tu ta'murina? Fi'il? Apa tanda? Tak kat depan. Kemudian? Ya nun. Kalau ikut jadual nombor berapa? 10 kan? Anti. Jadi kalau nak terjemah apa dah? Perhatilah apa yang kamu seorang perempuan perintah. Sebab kamu ketua. Jadi kalau nak berperang tak ada masalah. Kita ni orang yang kuat. Tapi keputusan terserah pada kamu. Apa yang kamu seorang perempuan nak perintah, silakan. Okey. Boleh? Boleh ke? Jelas tak fi'il mudhari'? Untuk malam ni lah. Tak apalah kalau tak jelas malam besok, tak apa. Paling kurang malam ni jelas. Okey, ada soalan ke? Pelajar kat depan ni boleh tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Surah apa? Al-Qasas. Okey. Ya. Ya. Okey. Surah apa tadi? Surah Qasas yang ke berapa dah?
Okey. Soalan dia mana soalan tadi? Oh, yaskuna. Yaskuna dhamir hum kembali kepada ummatan ataupun kembali kepada manusia. Dia sebenar yang lebih tepat ialah dia boleh dua, balik kepada ummatan. Walaupun perkataan ummatan adalah perkataan muannas, tapi makna dia ialah ramai lelaki. Jadi yaskuna. Tapi kalau nak balik pada anas pun boleh. Anas tu makna mereka ramai, lebih kepada maksud mereka ramai lelaki. Kan yang semua bagi minum tu adalah lelaki. Yang perempuan hanya dua saja. Okey, jadi boleh dua-dua boleh balik kepada ummatan ataupun balik kepada nas. Wallahu alam. Ada soalan lain? Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya. Kenapa itu kita pakai yang tafakkar? Kenapa tidak misalnya ya fakar? Itu apa? Kenapa dipakai yang tafakkar? Kenapa ditambah al? Boleh. Kalau tak ya fakarun. Tak ya tafakarun tak. Boleh itu mic. Yatafakkarun. Kenapa ditambah ta? Dia sebenarnya asal dia perkataan asal-asalnya 3 huruf. Fakara. Berfikir. Tapi kalau nak menunjukkan berfikir lebih mendalam, maka dia tambah perkataan ta. Kemudian tambah satu lagi sabdu. Atau wazan tafa'ala. Tafakkara. Jadi tafakkara fi'al madhi. Kalau mudhari' ya tafakkaru. Jadi jawapan dia kenapa tambah ta? Dia dalam bahasa Arab, setiap penambahan huruf dalam bahasa Arab mesti ada maksud dia. Contohlah, kharaja, keluar. Tapi kalau saya tambah akhraja, tambah a kat depan, hamzah. Makna dia lain dah. Akhraja makna mengeluarkan. Kalau kharaja, dia keluar. Kalau akhraja, dia tak keluar, dia mengeluarkan orang lain. Dengan tambah satu huruf. Sama juga fakara, fakara, tafakkara, semua tu ada perubahan makna. Okey. Yang kita belajar dalam surah apa ni? Surah Al-A'raf, kisah Fir'aun. Dia kata apa? Sanuqattilu. Ada sabdu kan? Qattala yuqattilu. Kalau qatala ni bunuh biasa. Kalau qattala yuqattilu, mana bunuh dengan kerap dan ganas. Jadi setiap penambahan ada perubahan makna. Okey, ada soalan lain? Kalau tengok ayat, kita boleh tahulah dia fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Tapi apa beza dia sebenarnya? Maksudnya apa beza dia dari segi maksud dia? Dua-dua boleh katakan duduk macam jalasu, jalasat. Maksudnya dia perempuan sudah duduk. Kalau kat sini Tajlisu. kamu kan. Tajlisu. Dia sedang duduk juga, tapi apa beza dia? Dia bila sebut fi'il, dia mesti ada masa. Satu ada melibatkan masa, yang kedua ada pelakunya. Masa, kalau masa yang telah berlaku dipanggil fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari', masanya apa? Sedang berlaku ataupun akan berlaku. Kemudian ada satu lagi pelaku. Itu mudhari', sedang ataupun akan. Ada 3 makna mudhari'. Sedang, akan, sentiasa.
Tapi kalau isim, ada kaitan tak dengan masa? Tak ada. Contoh, rumah isim ke fa'il? Jadi kalau fa'il kita boleh tanya soalan. Contoh makan, kita boleh tak tanya soalan bila? Sebab fa'il dia melibatkan masa. Tapi kalau isim, boleh tak kita tanya rumah bila? Meja bila? Tak boleh. Isim tak terlibat dengan masa dan tak terlibat dengan pelaku, sebab dia bukan perbuatan. Okey. Kalau isim fi'il madi. Ha? Kalau isim fi'il Tak ada isim lain. madi. Isim kata nama. Kata nama. Rumah, kerusi, meja, bangunan itu isim. Perbuatan pada makan, minum, bangun, duduk, baca. Boleh? Tengok konteks ayat lah. Ustaz, Baqarah ayat 22 tadi. Wala taqrabuhunna hatta yadkhulna. Kata yadkhulna tu dia tak pakai fi'il madi. Sehingga sembah. Tak. Dia kalau fi'il madhi makna menunjukkan benda tu telah selesai. Tak. Sehingga dia bersuci, bukan sehingga telah bersuci. Bila telah bersuci, ayat siapa tu? Maka apabila telah bersuci, boleh dekati. Faham tak? Kamu jangan makan sehingga kamu bangun, bukan sehingga kamu telah bangun. Faham? Okey. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi insya-Allah tadabbur surah Ali Imran besok. Dan besok rasanya akhir kot, last kot. Ada 3 ayat lagi kan? InsyaAllah kita cuba habiskan besok. Dan kita khatam tadabbur surah Ali Imran insya-Allah. Siapa nak buat jamuan apa boleh. Dia dikatakan Ibnu Umar bila dia khatam surah Al-Baqarah selama 8 tahun, lepas tu dia 9 seekor unta buat jamuan. Sebab apa? Meraihkan dapat faham dan amal surah Baqarah. Tapi kalau baca saja 30 juzuk tak faham, tak payahlah buat majlis khatam. Okey, kita tutup dengan baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.